Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Abang Muaz di Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 25 Mei. Garis panduan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB yang diperketatkan mulai hari ini hingga 7 Jun depan telah ditetapkan semalam. Ia merangkumi penduduk yang bekerja tetap di 4 zon iaitu zon Kuching, zon Serian, zon Lundu dan zon Bau dikecualikan daripada keperluan ujian calitan atau swab test setiap 14 hari sekali dan dibenarkan untuk mendapatkan permit polis dengan mengemukakan surat daripada majikan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media memaklumkan zon Kuching iaitu bahagian Kuching dan Semarahan kini dibahagikan kepada 4 zon. Semua pergerakan antara zon-zon ini dibenarkan bagi perkhidmatan perlu, orang yang bekerja dan kecemasan serta memerlukan permit polis. Sementara itu, tempoh operasi bagi semua sektor dibenarkan bermula pukul 6 pagi hingga 8 malam. Seterusnya, hanya 3 orang dibenarkan dalam kenderaan persendirian. Kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan ke kawasan awam, terbuka dan sesak tanpa alasan munasabah. Selain itu, perkhidmatan pengangkutan awam dibenarkan beroperasi pada kadar 50% kapasiti penumpang dengan mengutamakan penggunaan MySejahtera. Bagi pekerja sektor awam, kehadiran adalah terhad 20%, tidak termasuk petugas barisan harapan dan 80% bekerja dari rumah. Sektor swasta pula ditetapkan terhad kepada 60% kehadiran sahaja. Manakala aktiviti yang tidak dibenarkan adalah mesyuarat bersemuka bagi semua urusan rasmi atau kerja, aktiviti sukan bagi tujuan latihan dan penganjuran pertandingan dan juga aktiviti sukan dan rekreasi awam kecuali jogging dan senaman yang dilaksanakan secara individu. Dalam perkembangan sama, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mendedahkan kes kematian akibat jangkitan COVID-19 di negeri ini meningkat selepas penambahan 3 kes baharu semalam. 3 kes kematian baharu semalam melibatkan kes di daerah Kapit dan Miri. Kes kematian yang dilaporkan di Kapit melibatkan seorang warga emas berumur 82 tahun yang mempunyai komorbid penyakit paru obstruktif kronik dan tekanan darah tinggi. Sementara 2 kes yang dilaporkan di Miri pula, kedua-duanya melibatkan warga emas berumur 67 tahun. JPBN memaklumkan Sarawak semalam mencatatkan kes baharu positif sebanyak 530 kes iaitu 397 atau 74.91% daripada jumlah berkenaan dikesan di daerah Sibu, Miri, Bintulu, Kuching dan Julau. Daripada jumlah itu, seramai 90 orang mengalami gejala semasa saringan dijalankan manakala 411 orang terdiri daripada individu yang telah diberi arahan perintah kuarantin. Dengan penambahan kes baharu terbabit, jumlah kes positif di Sarawak kini meningkat kepada 42,813 kes. Selain itu, satu kluster baru juga diisytiharkan di Tanjung Manis semalam iaitu kluster Selumit yang merupakan kluster di tempat kerja. Ia menjadikan 85 kluster masih aktif di negeri ini. Setakat ini, 25 daerah di Kuching ini berstatus merah, 3 daerah berstatus jingga, 9 daerah berstatus kuning dan 3 daerah berstatus hijau. Dalam pada itu, sebanyak 5 lokasi telah dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula Ahad lalu, manakala 2 lokasi mulai semalam. Selain itu, sebanyak 14 lokasi telah ditamatkan PKPD, sementara 4 lokasi pula dilanjutkan PKPD. Tinjauan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD Sungai Pelan Bintulu mendapati usaha pengesanan kes aktif ACD telah dijalankan sejak 2 hari lalu sejak Sabtu. 3 lokasi utama penduduk menjalani ujian calitan COVID-19 bagi dewasa dan RTK antibody bagi kanak-kanak iaitu di Dewan Masyarakat Kampung Sungai Pelan Lot, Dewan Masyarakat Sungai Pelan Flat dan lokasi ketiga berdekatan Lorong Permata 12.
Lokasi tersebut dibahagikan mengikut lokaliti penduduk dan memudahkan usaha pengesanan mengikut tempat tinggal lebih 11,000 penduduk kawasan tersebut. Hasil tinjauan RTM mendapati pihak polis, rela dan anggota pertahanan awam berada di lokasi bagi memastikan penduduk mengamalkan penjarakan fizikal dan keadaan teratur. Sementara itu, kerja-kerja pemasangan pagar kawat berduri dilakukan oleh pihak anggota Regimen Sempadan Kem Similajau, Bintulu khusus bagi menutup laluan tikus di kawasan tersebut. Penempatan Sungai Pelan dikenakan PKPD selama 14 hari sehingga 4 Jun ini setelah mencatatkan lebih 170 kes positif COVID-19. Selain menggunakan tenaga kerja, petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sedia ada di Sarawak. Bantuan petugas mobilisasi KKM dari negeri-negeri khususnya Semenanjung membantu penugasan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS bagi menangani situasi COVID-19 ketika ini. Muhammad Amin Muhammad Noor, 27 tahun, dari Pejabat Kesihatan Daerah PKD Temerloh Pahang, antara petugas bantuan yang ditempatkan di Pejabat Kesihatan bahagian PKB Bintulu setelah diterbangkan menggunakan pesawat TUDM ke Kuching pada 20 April lalu bersama lebih 100 petugas KKM yang lain. Ditemui semasa menjalankan penugasan pengesanan kes aktif ACD di Sungai Pelan Bintulu baru-baru ini, Muhammad Amin menyifatkan pengalaman perjalanan dari Kuching ke Bintulu melalui jalan darat selama 13 jam sesuatu pengalaman baharu yang mencabar. Beliau ditempatkan di PKB Bintulu mengakui suasana kerja yang baik di samping kerjasama dan penerimaan terhadap pasukan bantuan menjadikan mereka sentiasa bersemangat meneruskan tugasan di lapangan. Jarak perjalanan yang jauh mengambil masa perjalanan 4 hingga 5 jam ke lokasi-lokasi ACD bukanlah halangan menjalankan tanggungjawab khususnya mendepani wabak COVID-19. Berkongsi situasi yang mencuit hati bagi pemuda kelahiran Kelantan yang masih bujang ini, bahasa tempatan adakala memberikan satu pengalaman baharu yang berharga walaupun kurang difahami. Saya bahasa kurang faham di Sarawak ini. Yang palingnya orang Iban bertanya kepada saya datang ke sini 5 ekor. Saya ingat ke 5 ekor. Rupanya 5 orang saja. Bakal diterbangkan pulang ke Kuala Lumpur 27 Mei ini, Muhammad Amin tidak menolak sekiranya ditempatkan bertugas di bumi kenyalang ini. Pelan induk jangka panjang pembangunan Kapit akan mengambil kira elemen warisan, budaya, landscape dan air di bahagian tersebut. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing, pelan 30 tahun itu dijangka dapat mengatasi masalah perhubungan, infrastruktur dan komunikasi yang telah lama dialami di bahagian Kapit dan kawasan sekitarnya. Kagum dengan taklimat pelan induk tersebut menerusi sidang Zoom di pejabatnya, pelan pembangunan merangkumi Bandar Kapit, Bakun Lakefront Township dan rancangan tempatan Island Resort serta pelan induk untuk Belaga. Pelan induk untuk Bandar Kapit telah memfokuskan bandar pejalan kaki dengan kenderaan berat tidak dibenarkan masuk ke bandar. Bagi Bakun, rancangan pembangunan tempatan yang dicadangkan mengambil kira infrastruktur, budaya dan kesan persekitarannya yang saling berkait di seberang Tasik Bakun. Menggabungkan dengan elemen pelancongan, Bakun dapat menjadi daya tarikan bagi pelancong dengan konsep budaya, pengembaraan dan alam. Manakala pelan induk untuk Bandar Belaga akan menangani masalah bangunan kerajaan yang usang dan kekurangan kemudahan awam. Ini termasuk mewujudkan jalan baru bagi mewujudkan aliran lalu lintas ke Bandar Belaga. Turut menyertai sesi Zoom itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna merangkap Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi dan Menteri Muda Utiliti Sarawak Datuk Liwan Lagang. Sarawak merekodkan 678 kes penyalahgunaan dadah dan substans sepanjang April lepas. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, kes terbabit melibatkan 727 tangkapan yang dijalankan bersama agensi berkaitan.
Datuk Seri Fatimah memberitahu jumlah tangkapan tersebut menunjukkan penurunan 5.5% berbanding bulan Mac. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat bulanan One Stop Committee OAC bagi menangani isu darah dan substans MIDS negeri. Dalam laporan mesyuarat kali ini, Datuk Seri Fatimah mendedahkan sejak Januari tahun ini seramai 3,012 orang telah ditangkap dan antara kawasan yang tertinggi adalah di Kuching dengan 836 tangkapan, Bintulu 267 tangkapan dan Semarahan 260 tangkapan. Para graduan perlu mengadaptasi situasi semasa untuk mengenal pasti kompetensi yang diperlukan industri sekaligus mempertingkat kebolehpasaran mereka dalam misi mencari pekerjaan. Menurut Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali, bakal graduan ini berdepan dengan pelbagai cabaran berikutan kesan pandemik COVID-19 di seluruh dunia. Ke arah itu, Profesor Datuk Dr. Jamil memberitahu UiTM Cawangan Sarawak telah mengadakan program My Career at MOHE Zon Borneo Sarawak secara dalam talian hingga hari ini dalam usaha membantu menyediakan para graduan menempuh alam pekerjaan yang semakin mencabar. Berucap pada majlis perasmian program tersebut, beliau memberitahu program Karnival Kerjaya dalam talian itu merupakan kolaborasi bersama Universiti Malaysia Sarawak, Politeknik, Swinburne University of Technology Sarawak Campus, University College of Technology Sarawak, College Community Kuching, Centre of Technical Excellence, ICATS serta Rakan Strategik Perkeso. Hampir 1,000 peserta telah menyertai program tersebut selain melibatkan sebanyak 17 majikan dan agensi yang menyediakan sebanyak 322 peluang pekerjaan. Pelbagai subprogram seperti webinar kaunseling kerjaya serta forum bersama industri turut diadakan. Majlis perasmian secara maya itu telah disempurnakan oleh Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dr. Anwar Pai. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Saudara, duduklah di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Sekiranya terpaksa keluar dari rumah, patuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. COVID itu benar. Lindungi diri, lindungi semua. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum.